Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahbah, salam ukhuwah. Yang bahagia yang amat arif Dato' Abbas bin Nordin yang akan bersama kita untuk syarah matan Al-Baharin, kuliah tauhid kita. Baharin. Ya Ustaz? Ummul Barahin. Dia sebab saya tengok dia akan sebut Ummul. Sambung sebab Ummul Barahin. Sebab di buku tu dia pisah jadi Tania. Ummul kena sambung lah tu. Syarah matan Ummul Baharin. Kita tauhid kita. Bukan Baharin, Barahin. Ada silap lagi dah. Dia syarah matan Ummul Barahin. Nak kena rujuk kepada buku. Minta maaf Ustaz atas kesilapan menyebut nama kitab tu. Sama-sama belajar. Pengajian tauhid kita pada malam ini yang berusaha Puan Rosni Yati Mansur bersama dengan grup Menur Iman yang dirahmati para sahabat pencinta ilmu, muslimin, muslimah yang telah pun berada di halakah ilmu pada malam ini. Pada malam ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang merahmati, menggunakan kesejahteraan pada kita. Mudah-mudahan dengan kelapangan waktu kita memilih untuk berada di Google Meet ini, mudah-mudahan Allah berikan kita sinar ataupun menambahkan ilmu kita bersama di halakah ilmu bersama yang amat arif Dato' Abbas bin Nordin. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat baginda. Bagi memberkati kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para malaikat bersama kita, memayungi kita berada di taman ilmu bersama dengan yang amat arif Dato' Abbas bin Nordin. Tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan pengajian tauhid kita pada malam ini dengan segala sukacita. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, Puan Rosniati binti Mansur bersama kepimpinan Gema Nur Iman, para asatizah, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita menyambung kuliah kita, kuliah tauhid berdasarkan kitab
matan Umul Barahin yang disyarah oleh Dr. Yusri Mazlan bersama kawan-kawan yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Alhamdulillah, hadirin hadirat sekalian, pada malam ni kita insya-Allah akan bicarakan bab fasal yang ketujuh dalam sifat ma'ani, iaitu sifat kalam. Kita baru saja selesai dalam minggu yang lepas, iaitu dua sifat ma'ani, iaitu sama' dan basar, mendengar dan melihat. Hadirin hadirat sekalian, sedikit kita ulang kaji sedikit berkaitan dengan sama' dan basar, mendengar dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang mustahak kita faham, yang mustahak kita pegang, bahawa kita tidak terlepas daripada pendengaran, tidak terlepas daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya segala apa perbuatan kita tidak akan terlepas daripada pemerhatian, pendengaran Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berkata-kata di dalam hati. Ini yang kita hurai dalam sifat sama' dan juga basar, penglihatan. Untuk mudah juga kita faham bahawa bagaimana Allah Subhanahu wa taala, sifat mendengar dan melihat Allah Subhanahu wa taala adalah tidak sama seperti makhluk. Kita makhluk mendengar dan melihat dengan menggunakan anggota yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar menggunakan telinga, melihat dengan menggunakan mata. Untuk mudah kita faham juga bahawa laisa kamitslihi syai'un, tak sama kita dengan pencipta kita. Kita mendengar dengan perantaraan anggota, ada mata, ada telinga, mendengar dan juga melihat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan telinga dan mata untuk mendengar dan melihat. Ini yang kita kena pegang. Bagaimana? Wallahu alam. Hakikat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihat, yang tiada menggunakan apa-apa perantaraan. Sifat, kedua-dua sifat yang qadim, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Hakikat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sifat mendengar dan melihat itu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimana hakikat kedua sifat ma'ani yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena pegang, tak sama macam kita makhluk, kita mendengar, melihat terbatas, setakat mana yang dinampak oleh mata kita, dan perlukan pula perantaraan adanya cahaya. Dalam gelap kita tak nampak, di sebalik dinding kita tak dengar, yang jauh pun kita tak dengar, yang jauh pun kita tak nampak. Ni bila kita faham begitu, maka fahamlah kita bagaimana sifat mendengar dan melihat Allah Subhanahu wa taala yang tiada batasan. Tiada batasan, tidak perlukan perantaraan, tidak perlukan alat dan sebagainya. Betapa Allah Subhanahu wa taala yang amat berkuasa, tidak memerlukan apa-apa bentuk medium untuk mendengar ataupun melihat. Dan hatta untuk mendengar apa kata suara hati kita, yang terdetik dalam hati kita, kesemuanya tidak terlepas daripada pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ini ini kesimpulan yang kita kena pegang. Jadi hadirin hadirat sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sambung sifat ma'ani yang terakhir, iaitu sifat kalam.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kalamu. Kita tengok matan muka surat 149 siapa yang ada buku Wal kalamu alladhi laysa biharfin wala sautin wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmu minal muta'alliqat. Maksudnya sifat yang ke-13 iaitu sifat kalam, ini berkata-kata Allahu Subhanahu wa taala yang tiada berhuruf dan tiada bersuara, dan ia bertaalluk dengan segala perkara yang ditaalluk oleh sifat ilmu. Jadi hadirin hadirat sekalian, dalam matan ini disebutkan wal kalamul ladzi laisa biharfin wala sautin. Berkata-kata Allah Subhanahu wa taala yang tiada berhuruf, tiada bersuara. Ni jadi apa kata kunci dia kat sini yang selalu saya ulang-ulangkan untuk kita faham sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita faham dulu sifat kita sebagai makhluk. Kita makhluk pun berkata-kata, binatang pun bersuara, tetapi kita bersuara ada huruf dan ada terdengar bunyi suaranya, kalau kita bentuk dalam bentuk huruf, kalau kita sebut buku, maknanya ba waw kaf waw, buku kan, ataupun bu ku, buku, ada huruf, ada suara dia, atau kalau kita terjemah begitulah, jadi itu kita sebagai makhluk, ada huruf, ada suara, ini kita makhluk. Walhal, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sifat kalamnya yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, sifat yang qadim, tiada berhuruf, tiada bersuara, tiada berhuruf, tiada bersuara, dan ia bertaalluk dengan segala perkara yang ditaalluk oleh sifat ilmu. Apa taalluk sifat ilmu yang kita dah pelajari sebelum ni, dalam taalluk sifat ilmu yang saya beri misalan, berlaku gempa bumi di Turki, taalluk sifat ilmu Allahu Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala tahu akan berlaku gempa bumi ni? Adakah sekarang? Adakah baru bulan lepas? Itu yang dikatakan ta'alluq tanjizi qadim. Tanjizi qadim. Allah Ta'ala dah tahu dah. Sejak daripada azali lagi. Sejak daripada qadim lagi. Sejak dia tak ada permulaan lagi. Seolah begitu kita kena faham ni. Cuma bila berlaku kejadian gempa bumi itu, pada hari kejadian lah, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut ia bertaalluk dengan segala perkara yang ditaalluk oleh sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita masuk dalam syarah ni, insya-Allah kita akan huraikan dengan lebih dalam lagi, insya-Allah. Kita tengok keterangan sifat ma'ani, keterangan syarah kepada matan ini. Sifat ma'ani yang ketujuh adalah sifat kalam. Kalam secara terjemahan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu bererti berkata-kata. Sementara menurut ulama usuluddin, ulama tauhid, ia membawa erti huwa sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala laisa biharfin wala sautin.
Ini terjemah yang dibawa dalam apa ni dalam kitab ini huwa sifatun qadimatun. Kalau kita lihat terjemahan yang dibawa ini hampir sama dengan dalam matan Risalatul Tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bajuri, ya, Risalatul Tauhid lil Imam Al-Bajuri, dalam kitab yang lain lah, ya, yang hampir sama, ya. Nak menunjukkan apa maksud sifat ma'ani ataupun sifat kalam ini, ya. Huwa sifatun qadimatun, ya. Maksud kalam ini iaitu kalam adalah satu sifat yang qadim. Apa maksud qadim? Tak ada permulaan. Ada zat Allah Subhanahu Wa Taala, adalah sifat kalam tu, ya, yang berdiri pada zat. Itu maksudnya. Ya, tak ada permulaan, sejak qadim lagi, ya. Sifatun qadimatun qaimatun bizatihi, yang wujud berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang mudah saya, apa maksud berdiri zat, sifat yang berdiri pada zat ni saya banyak kali saya bagi contoh dulu, macam jirim dengan arad, ya, untuk mudah. Ada jirim, ada arad. Ada jirimnya, kopiah saya ni, ada aradnya, ada sifatnya, ya. Apa jirimnya? Jirimnya kopiah saya lah. Apa arad dia? Sifat dia warna putih, ya. Ada kopiah ni adalah warna putih, ya. Dia tak terpisah. Dia tak terpisah. Ini yang kita maksudkan, ya. Sifat kalam pada yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak terpisah, ya. Sifat kalam pada zat Allah Subhanahu Wa Taala tu sifat yang qadim, tak terpisah. Contoh tadi ni, sejak ada kopiah saya yang saya pakai ni, adalah sifat warna putih tu dekat kopiah tu, ya. Sejak bila? Sejak kopiah ni adalah. Untuk mudah kita faham lah. Tetapi zat Allah Subhanahu Wa Taala tak ada mula. Tu maksud qadim tu. Tu beza kita makhluk ni, kopiah ni makhluk, kita pun makhluk, kita ada mula. Bila sebut qadimatun, tak ada permulaan, tak ada mula, tidak didahului dengan tiada, maknanya. Tak ada permulaan, ya. Itu maksud qadim. Sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ada zat Allah Subhanahu Wa Taala, adalah sifat kalam itu yang berdiri, ya, bersama-sama dengan zat itu, ya. Mudah kita faham begitulah maksudnya. Macam sifat warna putih tadi wujud pada kopiah yang saya pakai, ya. Huwa sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala laisa biharfin wala sautin. Tanpa berhuruf dan tanpa suara, ya. Kalau kita nak fikir memang pecah kepala kita. Bagaimana pula Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata tanpa huruf, tanpa suara, ya. Kalau kita fikir memang tak sampai akal kita, ya. Sebab itu kita balik kepada kaedah asal, bagaimana kita nak faham, tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliqi, ya. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita fikirlah, ya, berkaitan dengan makhluk, jangan kita fikir tentang zat ataupun yang menjadikan kita, khaliq, Tuhan yang menjadikan kita, tak sampai akal kita, ya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata tanpa berhuruf, tanpa suara, ya, nak menunjukkan ketinggian kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita yang bercakap ni ada huruf, ada suara ni, manusia ataupun binatang ataupun makhluk lain yang bersuara, ya. Tak kira lah yang bersuara, apa lagi yang bersuara ni. Televisyen kita buka pun, kita onkan switch dia, dia bersuara juga, ya. Itu pun makhluk juga, ya. Itu makhluk. Ada huruf, ada suara dia, ya. Apa-apa yang berbunyi, yang bersuara di dunia ni, ya,
dalam alam muka bumi ni, yang bersuara mesti ada huruf, boleh kita terjemahkan kepada huruf dan juga kita dengar suara dia. Sebab apa? Sebab kita makhluk. Di situ kita nak sabitkan hukum akal dia, kita nak fahamkan tu. Patutlah kita ni makhluk. Sebab apa? Sebab kita bila bercakap, kita bersuara, ada huruf dan ada suara. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha mencipta, tak perlukan huruf dan tak perlukan suara. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala perlukan huruf dan suara, sama pula macam makhluk, kan mudah. Mudah kat situ kita faham begitu. Tinggal lagi macam mana Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata tanpa huruf dan tanpa suara, itu adalah kita pulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang tahu bagaimana hakikat, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata. Sifat, kita sambung paragraf yang seterusnya. Sifat kalam ini adalah suatu sifat yang qadim lagi azali. Yang saya dah sebut tadi, dah huraikan apa maksud qadim, apa maksud sejak azali lagi. Tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak diam, tidak diseparuhkan. Apa maksud tidak diseparuhkan ni? Separuh diam, separuh suara. Ataupun begitu. Kita boleh terjemah begitu. Dan tiada terdahulu atau terkemudian. Bukan hanya dulu saja Allah Subhanahu Wa Taala ni berkata-kata, ataupun baru-baru ni saja Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata. Bukan begitu. Bukan. Itu kalau kita nisbahkan begitu, sama jadi macam makhluk. Mustahil. Mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita bandingkan ataupun kita bayangkan begitu. Hal ini berbeza dengan makhluk yang boleh berkata-kata seperti manusia, haiwan, jin dan sebagainya. Biasa kan kita dengar kita dengar kita anak beranak bercakap-cakap, haiwan bersuara. Haiwan bersuara ni pun kita nak fikir pun pelik juga, kan? Kita manusia ni bolehlah kata kita ada bahasa lah, maknanya bahasa, ada bahasa Melayu, kan? Bercakap dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris, yang boleh difahami lah. Tetapi haiwan bersuara ni lagi kita tak faham, kan? Kita di rumah kita lah, kan, di sekitar rumah kita ada kucing. Di rumah saya ni pun ada kucing datang, beberapa ekor lah, kucing datang. Dan dia bersuara kat kita, kan, duduk kat tepi pintu, mengiau-ngiau. Kadang-kadang kita faham mana dia mengiau ni mungkin nak makan, atau lapar. Tetapi kadang-kadang bila kita bagi makanan, dia tak makan pula. Dan kita tak boleh nak faham apa sebenarnya kucing ni nak, kan? Itu sebab apa tu? Sebab kita makhluk, lemahnya kita. Lemahnya kita makhluk ni. Itu baru cerita haiwan yang dekat dengan kita. Belum lagi cerita haiwan-haiwan yang lain yang beribu jenis di dunia ni, yang kita pun tak pernah jumpa haiwannya. Tak masuk lagi haiwan di dalam laut. Macam mana pula bunyi suara dia? Bunyi suara ikan macam mana? Bunyi suara sotong macam mana? Kan? Ni orang yang menyelam dalam laut lah yang tahunya. Tak termasuk lagi suara binatang-binatang yang tak pernah kita dengar. Yang biasa kita dengar ni binatang-binatang yang sekeliling kita lah, kan? Balik kampung, suara kerbau, suara lembu, kambing, ayam, itik yang keliling kita. Itu yang biasa kita dengar, Ataupun jin. Kalau ada dalam
kumpulan kita ni yang pernah dengar jin bersuara, saya pun tak pernah dengar, ya. Saya pun tak tahu macam mana jin ni bercakap, bersuara tu, wallahu alam, ya. Dan sebagainya, makhluk-makhluk lain lah kalau ada, yang bersuara, ya. Jadi yang nak katanya di sini, yang nak kita fahamkan di sini, semuanya ni, manusia, haiwan, jin dan sebagainya, yang mana mereka berkata-kata dengan perkataan yang berhuruf. Berhuruf. Boleh dieja lah, ya. Boleh diturunkan dengan tulisan, ya, huruf tadi. Macam saya bagi contoh tadi. Bila sebut buku, dieja B-U-K-U, buku. Makan, M-A-K-A-N, makan. Boleh dieja, ya. Kadang-kala diam, ya. Ataupun tu kalau bersuara lah. Kadang-kala diam. Kita manusia ni apa dia? Kadang-kala kita diam. Tak ada orang yang dalam dunia ni, saya ingatlah, bercakap 24 jam. Sekurang-kurangnya kalau dia cakap tak berhenti pun, bila dia tidur dia diam lah, kan? Ada ke orang cakap tak berhenti ni, ya? Mustahil juga rasanya, ya? Ataupun boleh diseparuhkan, dan perkataan mereka itu memiliki susunan yang tertentu, boleh diseparuhkan. Separuh diam, separuh bercakap. Pun payah kita nak bayangkan, ya. Dan perkataan mereka ini memiliki susunan yang tertentu. Tak kira lah bunyi apa tadi ni. Bunyi binatang ke, bunyi manusia ke, bunyi haiwan ke. Maknanya ada memiliki susunan frasa kata tadi ni. Kalau kita turunkan dalam bentuk tulisan dan sebagainya. Tak kira lah, ya. Bunyi dia macam mana pun, ya. Ada bunyi dia, ya. Jadi ini berbeza. Ini makhluk, ya. Semua yang disebut ni makhluk. Semua yang kita biasa dengar ni ataupun tak biasa kita dengar ni, perkataan-perkataan ataupun suara ataupun bunyi yang kita dengar ni, ya. Segala macam bunyi dan suara ni, ya. Semuanya adalah makhluk. Ya, semuanya adalah makhluk. Bila kita faham ni semua makhluk, baru dapat kita faham bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sifat dia berkata-kata, ya, tanpa huruf, tanpa suara. Selagi ada huruf, ada suara, itu makhluk. Itu mudah kita faham begitu, ya. Baru kita dapat faham bagaimana sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala, betapa sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak memerlukan huruf, tidak memerlukan suara. Kita nak bercakap pun bukan setakat huruf dan suara, kita kena ada lidah, kan, nak bercakap. Ya, ada lidah, ada mulut, ada bibir, ya. Orang yang mungkin cacat sedikit lidah dia, ataupun cacat bibir dia, cacat bibir lah, kan. Jadi orang yang itu pun kita dah tak boleh faham lah bila dia bercakap, ya. Apa istilah dia kita panggil ni, orang yang cacat bibir ni? Sumbing ke? Sumbing ke apa tu, yang jenis apa ni, cakap kita tak jelas bunyi dia bila dia bercakap tu, kan. Sengau. Sengau, apa lagi, ya. Ni yang orang yang ada kecacatan, ya. Nak menunjukkan betapa kita makhluk ni lemahnya, ya. Dahlah kita boleh bersuara, tetapi hanya dengan bila ada cukup alatnya. Lidahnya normal, ya. Mulutnya normal, bibirnya normal, kan. Dan kadang bila kita gugur beberapa batang gigi pun kita sebutan kita tak betul lah, ya. Bila gugur gigi-gigi yang tertentu, kadang-kadang sebutan kita, ni terutama yang jadi imam lah, ya. Sebab itu jadi imam ni kadang-kadang, sebab tu hari ni disyaratkan juga, ya. Setengah-setengah jabatan agama syaratkan nak jadi imam ni umur tidak melebihi 65 tahun, ya. Sebab apa? Sebab supaya bacaan dia tu jelas, ya.
Kadang-kadang dah tua ni, gigi pun dah habis, sebutan makhraj huruf Quran pun dah tak tepat dah. Ya? Betapa kat situ kita nampak dah betapa kita makhluk ni lemahnya. Ya? Dahlah perlukan lidah, perlukan gigi, perlukan mulut untuk bercakap dan bersuara. Ya? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan semua tu. Ya? Ini sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung paragraf seterusnya. Kalamullah. Kalam Allah berta'alluq. Ya? Sebelum kita teruskan. Jadi sedikitlah perkongsian yang lain. Ya? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam sifat kalam ni, berkata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab yang lain lah, ini sebagai tambahan lah. Ya? Saya tak ingat waktu kita bicarakan dalam kitab yang dahulu, kitab Risalatul Tauhid, ya? Yang kitab yang terdahulu kita dah sentuh ataupun tidak. Ya? Dalam kitab Risalatul Bajuri dalam disebut juga, ya? Dalam syarah yang telah dibuat kepada kitab Risalatul Tauhid yang dikarang oleh Imam Al-Bajuri ni. Para ulama dia membahagikan kalam ni kepada beberapa bahagian. Ya? Ada kalam nafsi, ada kalam nafsani, ada kalam masdari, ada kalam lafzi. Ya? Kalam nafsi ni iaitu ini yang kita sebut dalam sifat ma'ani tadi ni. Ya? Ini kalamullah yang tiada berhuruf, tiada bersuara. Itu kalam nafsi. Ya? Kalam nafsi yang nisbahkan kepada zat Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua kalam nafsani, yang menatijahkan kalam lafaz Allah yang boleh dibaca atau boleh didengar seperti ayat Quran. Kalamullah yang qadim. Ya? Yang ketiga, ni tak payah, ni tak ingat pun tak apa. Ini sebagai pengetahuan am sajalah. Ya? Yang ketiga, kalam masdari, ini sifat berkata-kata yang dianugerahkan kepada makhluk. Ya? Ini kita lah ni. Ya? Sifat kalam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita makhluk lah. Dan yang keempat, kalam lafzi, yang ada perkataan, yang ada huruf, ada suara seperti Mashaf Al-Quran, yang bersifat baharu, yang kita baca ni. Ya? Ini kalam lafzi. Ya? Jadi, Mushaf Al-Quran tu, ya? Yang kalam asalnya tu adalah kalam nafsani tadi ni. Ya? Kalamullah yang qadim, itu kalamullah yang qadim, ya? Sebab itu Al-Quran dipanggil kalamullah yang qadim. Yang mana kalamullah yang qadim ni, ya? Bukan Mushaf Al-Quran tu, ya? Maknanya yang asalnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Ya? Itu kalamullah yang qadim, yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril. Ya? Itu yang asal, ya? Kalamullah yang qadim. Ya? Jadi, kadang-kadang orang pun terfikir juga, ya? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdialog dengan Nabi Musa di Bukit Tur Sina? Ya? Ni kalam yang mana ni? Kan? Dan bagaimana pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdialog dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahkan Nabi Muhammad dan umatnya, kita semua ibadat, solat, 50 waktu yang kemudiannya diringkaskan kepada 5 waktu sahaja. Ya? Ini pun ulama bahas. Ya? Sebenarnya ni satu perbahasan yang ni lah. Ya? Cuma yang perbahasan yang agak mendalam, agak ni,
Cumanya untuk mengelakkan kita daripada salah faham. Ya? Yang pertama sekali, kita tak boleh bayangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berdialog dengan Nabi Musa di Bukit Tursina. Ya? Nah, Nabi Musa yang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Tursina. Kita tak boleh bayangkan bagaimana macam mana dia bukan macam kita berbual berhadapan dengan seseorang. Ni salah kalau kita bayangkan begitu. Ya? Tak betul tu, salah dari segi i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi kalau kita bayangkan bahawa Nabi Musa berhadapan dengan Allah Subhanahu Taala macam kita berhadapan dengan orang lain bercakap-cakap, itu salah i'tiqad kita. Wal iazubillah. Jangan, ya, tak betul, ya. Jadi sebab kalau kita beriktikad begitu, seolah-olahnya kita dah meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala itu mengambil ruang di hadapan Nabi Musa pula. Itu tak betul, ya. Salah i'tikad kita tu kalau begitu. Bagaimana? Wallahu alam jawabnya. Ya. Cumanya ulama bahas kalam yang keluar, ya, kalam yang terbit daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada sewaktu berdialog dengan Nabi Musa itu kalam yang mana, ya. Dan sebab ada 4 perbahagian kalam tadi, ya. Menurut Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Al-Ghazali, itu adalah kalam nafsi. Maknanya kalam yang tiada huruf, tiada bersuara tadi, ya. Bagaimana pula bila tiada huruf, tiada bersuara, bagaimana pula Nabi Musa alaihi salam mendengar? Itu pun hakikat yang sebenarnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu, ya. Hanya Nabi Musa sahaja yang mengetahui, ya, waktu itu, ya. Kita tak ada maklumat, ya. Kita ini pandangan daripada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Al-Ghazali, ya. Itu kalam nafsi, ya. Kalam nafsi dalam sifat ma'ani yang kita bicarakan pada malam ni. Kalamullah yang tiada huruf, tiada bersuara, ya. Manakala pandangan Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Ini semua imam mazhab kita, ya, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan Imam Abu Ishaq, ya, Imam Abu Ishaq dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi berpandangan itu adalah kalam lafzi, ya. Kalam lafzi yang ada huruf, ada suara, ya. Ini pandangan, ya. Ini pandangan ulama, ya. Jadi ini untuk pengetahuan kita sahajalah. Yang mana hakikat yang sebenarnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Bagaimana Nabi Musa dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar kalamullah pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, pada peristiwa di Bukit Tursina bagi Nabi Musa, itu pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui. Cuma kita wajib mengimani, ya, sebab disebut di dalam Al-Quran, ya. Disebut dalam Al-Quran dan ada dalil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi pandangan-pandangan tadi ni juga dimuatkan dalam kitab-kitab tauhid yang lain, ya. Contoh dalam kitab Faridatul Faraid. Ini bagi orang yang mengaji pondok, kitab Faridatul Faraid. Kitab ni maknanya kitab yang lebih tinggilah daripada kitab Risalatul Tauhid yang kita mengaji pada siri yang pertama dahulu, kitab Faridatul Faraid. Jadi hadirin hadirat sekalian yang mustahak kita faham, ya, tadi ni, ya. Yang mustahak sangat kita faham, maknanya bila Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Tursina. Yang mustahak sekali kita pegang, tak sama macam kita makhluk ni berdepan bercakap dengan orang. Jangan kita bayangkan begitu. Salah dari segi i'tiqad kita. Bagaimana? Jawab dia, wallahu a'lam, ya. Cuma kita wajib mengimani, ya, wajib mengimani bahawa
Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita dengan telah berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Isra' dan Mi'raj. Bagaimana hakikatnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Hanya Nabi kita sajalah yang mengetahui bagaimana peristiwa tersebut berlaku pada malam itu. Dan satu lagi tadi, jangan kita bayangkan tadi berhadapan tadi tu. Sama ada berhadap-hadap ke atau bukan, semuanya bukan. Bila kita membayangkan begitu, kita telah menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak betul akidah. Dia akan pergi kepada akidah golongan Mujassimah, nama dia. Golongan Mujassimah, yang ditolak oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah bertempat pula. Ni Mujassimah ni bahaya. Macamlah kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas langit. Ini pandangan golongan Mujassimah. Golongan Mujassimah yang menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil, mustahil Allah Subhanahu Wa Taala berjisim pula, mengambil tempat pula, mengambil ruang. Wal-iyazubillah. Saya ingat dah jelas satu rasanya, supaya kita dapat faham berkaitan dengan bagaimana kalamullah tadi, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita sambung paragraf yang seterusnya, muka surat 150, siapa yang ada buku. Kalamullah berta'alluq kepada ta'alluq dalalah. Ta'alluq menunjukkan. Apa maksud dalalah ni? Dalalah ni maknanya dalil. Dalalah ni maknanya dalil lah, yang menunjukkan sebagai bukti. Dan ta'alluq menunjukkan terhadap segala yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sifat ilmunya. Kalamullah berta'alluq kepada ta'alluq dalalah. Ta'alluq menunjukkan terhadap segala yang diketahui oleh Allah di dalam sifat ilmunya. Ia diungkapkan dengan susunan kata yang memiliki daya i'jaz. Apa i'jaz? I'jaz ni mukjizat, yang melemahkan. Yang dinamakan dengan kalamullah ataupun Al-Quran. Jika kalamullah itu menunjukkan kepada larangan, maka dikatakan nahi. Kepada suruhan dikatakan amrun. Kepada pilihan dikatakan jawaz dan sebagainya. Apa sebenarnya nak kata kat sini sebenarnya? Dia sebenarnya nak menceritakan, disebut tadi ta'alluq dalalah. Apa maksud ta'alluq dalalah ni? Nak cerita kalamullah Allah Subhanahu Taala berfirman dalam Al-Quran itu nak menunjukkan apa? Apa dalalahnya? Apa yang nak dibuktikan? Apa nak ditunjukkan? Apa yang nak Allah Subhanahu Taala nak kita tahu berkaitan dengan firman-Nya dalam kalamnya dalam Al-Quran tu? Itu maksudnya. Ta'alluqnya ke situ. Yang menjadi i'jaz, yang jadi mukjizat tadi ni, dalam kalamullah dan Al-Quran tadi ni. Sebab tu diberi misal di situ. Diberi misal di situ. Hajah Maria, ada angkat tangan nak tanya ke? Ke tekan ke sebagainya? Boleh saya teruskan? Maksudnya tertekan Ustaz. Boleh teruskan. Okay. Saya teruskan ya. Jadi maksudnya di sini dalam syarah ini nak menyatakan bahawa bila sebut kalamullah tadi ni berta'alluq kepada ta'alluq dalalah, ta'alluq menunjukkan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak kita ni sebagai makhluk faham. Faham apa firman Allah Ta'ala pada kita ni yang ada dalam Quran tu. Apa dalalah, apa petunjuknya.
Sebab itu dalam untuk mudah kita faham ni, dibagi contoh tadi ni. Apa kalamullah dalam Quran ni, jika menunjukkan larangan dikatakan nahi. An-nahyu, kalau menunjukkan suruhan disebut amrun, kalau menunjukkan pilihan yang kita boleh pilih nak buat ke ataupun tak buat, dipanggil jawaz ataupun harus, cuma dalam syarah yang lain, dalam kitab yang lain, kalamullah dalam Al-Quran ni nak menunjukkan ada beberapa perkara. Yang pertama al-amru, suruhan. Macam mana kita faham kalamullah ni menunjukkan suruhan? Dia kalamullah yang menggunakan sirah ataupun apa kita nak terjemah sirah ni, kalamullah, ayat Al-Quran yang menggunakan sirah fi'lul amri, yang menggunakan kaedah suruhan. Contohnya aqimus solah, dirikanlah sembahyang, itu kan al-amru ataupun suruhan, wa atuz zakah, keluarkanlah zakat, perintah, ayat perintah, dalam sebab itu bila ulama mengkaji hukum, mengeluarkan hukum, mengistinbatkan hukum syarak dari hukum fiqh daripada ayat Quran ni, dia buat satu kaedah. Kaedah umumnya al-amru yufidul wujub. Apa maksudnya? Perintah ataupun suruhan Allah Subhanahu Wa Taala itu menunjukkan ianya adalah satu kewajipan. Ini kaedah hukum fiqh yang diambil dalam Al-Quran. Itu ayat yang berbentuk suruhan. Itu kaedah umumnya, kaedah umumnya. Tapi ada juga pengecualian. Ini detail perbahasannya dalam usulul fiqh. Itu kita mengaji dalam usulul fiqh ni satu subjek yang susah juga, kita nak faham, itu dalam bab usulul fiqh. Cuma nak sebut tadi ni, itu satu contoh dalam Al-Quran tadi ni, ta'alluq dalalah tadi. Yang pertama, dalalah nak menunjukkan suruhan Allahu Subhanahu Wa Taala kepada kita ni, makhluk, Yang kedua, an-nahyu, larangan tadi ni, ayat-ayat yang berbentuk larangan tadi ni nak menunjukkan apa? Mungkin menunjukkan kepada haram ataupun kepada makruh, ada juga kaedahnya, an-nahyu ataupun larangan, ayat-ayat larangan dalam Al-Quran ni nak menunjukkan kepada haram, pada sesuatu perbuatan. Contoh, wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Wala taqtulu, wala apa ni, banyak lagi, semua yang mula dengan perkataan la, wala, apa lagi, banyak ayat-ayat lain. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu, banyak lagi ayat yang lain yang ayat yang berbentuk larangan, ini nak menunjukkan perintah larangan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan sirah an-nahyu, Kemudian yang ketiga, dalam Al-Quran ni juga ada bentuk khabariyah, kita panggil sirah khabariyah, yang bentuk cerita, cerita nabi-nabi terdahulu, cerita umat yang terdahulu. Ini bentuk cerita, khabar, khabariyah, dalam bentuk penceritaan, Yang keempat, yang ketiga, berbentuk al-wa'du, al-wa'du, janji, janji, buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat, ada ancaman, berbentuk al-wa'id, ancaman kepada orang yang buat dosa, ini bentuk yang disebut tadi ni, yang dipanggil ta'alluq dalalah tadi ni, dalam Al-Quran, nak menunjukkan
apa maksud, apa tujuan kalamullah ya yang ada di dalam Al-Quran ya. Ini untuk inilah yang kita untuk pengetahuan kita lah ya. Walaupun kita tak hafal pun tak ada masalah. Yang apa saya sebut tadi ni, al-amru, an-nahyu, al-khabar ya, ataupun khabariyah, al-wa'du, al-wa'id ya, ancaman janji, buat baik dibalas baik, al-wa'id ancaman Allah Subhanahu wa taala ya. Ini dia punya pembahagian sajalah ya, untuk kita sebagai pengetahuan umum lah ya. Jadi nak tunjuk tadi ta'alluq kalam ya, sifat kalamullah tadi ni nak menunjukkan ya apa maksud ya ta'alluq dalalah tadi ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalam yang ditajallikan dalam bentuk mushaf Al-Quran tadi ni, yang untuk kita baca ya, untuk kita hafal dan kita faham, supaya kita boleh faham apa tujuan ya kalamullah ya yang ada dalam Al-Quran yang diturunkan kepada kita ya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muka surat 151 ya. 151, kalamullah ini berta'alluq dengan setiap yang wajib, mustahil dan harus ya. Ada sifat-sifat yang kita kudrat ya, contohnya sifat kudrat ya, sifat iradat ya. Kita sebut itu ya. Ada yang hanya berta'alluq kepada yang perkara mumkinat sahaja ya. Sifat iradat contohnya kan ya, yang kalau siapa masih ingat lagi ya. Dia ada 3 hukum kan, perkara wajib, mustahil dan harus ya. Jadi sifat kalam ini berta'alluq kepada ketiga-tiga ni ya. Contoh yang wajib ni, contoh berta'alluq sifat kalam dengan yang wajib itu seperti Allah Azza wa Jalla menyebutkan kesempurnaan zatnya ya, dan menafikan segala sifat kekurangan daripadanya. Kalamullah dalam Al-Quran ni ya. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ya. Bermaksud tiada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat ya. Surah Asy-Syura. Ini ta'alluq yang wajib ya. Sifat kalam dengan yang wajib ya, nak menyebutkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib ya. Yang kedua mustahil. Contoh berta'alluq sifat kalam dengan yang mustahil seperti Allah Azza wa Jalla menafikan segala perkara yang mustahil, bahawa dia memiliki isteri, anak, sekutu, pembantu. Ini kita dah bahas dulu dalam ta'alluq mustahil dalam sifat yang lain tadi ya. Sama macam makhluk. Ini mustahil lah ya. Macam saya sebut tadi ya. Cakap macam kita depan berdepan. Kita berkata-kata macam kita berkata-kata dengan seseorang depan berdepan. Mustahil ya. Mustahil. Allah SWT sifat kalamnya yang disebut ataupun dalam peristiwa Isra' Mi'raj ya, yang Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ataupun di Bukit Tursina ya, dalam peristiwa Nabi Musa alaihi salam, tak sama ya. Laisa kamitsli syai', mustahil, takkan sama macam tu ya. Sebab kalau sama jadi macam makhluk ya. Ini mustahil ya. Mudah kita faham begitu. Itu tadi dalam ayat yang seperti firman ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muka surat 152 ya. Wa qulil hamdulillahi allazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk
walam yakul lahu wali min adh-dhilli wa kabbiru takbira. Ini ayat ni masa bila kita baca ni, lepas dia bagi salam kita baca ayat ni, ya. Kalau ya bila saya belajar bab wirid lepas solat ni, ya, ini wirid daripada, kalau kita belajar di sekolah agama je tak ada wirid ni. Mana datang wirid ni? Wa qulil hamdulillah. Ni ayat Quran yang dijadikan wirid. Mana datang ni? Ini orang mengaji pondok yang belajar ni. Ya. Lepas dia bagi salam terus baca Alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada, ataupun disambung dia baca penuh ayat Quran tu. Wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Kita tengok maksud ayat ni. Kenapa dijadikan wirid ni lepas sembahyang? Ini sebenarnya satu seolah-olahnya satu pengakuan kita, ya, pengiktirafan kita kepada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tengok maksud dia, ya, kita main baca ya sebab kita tak faham, ya. Siapa yang mengaji bahasa Arab dia fahamlah. Sebenarnya ni bab tauhid, ya. Wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidh walada. Dan katakanlah segala puji tertentu bagi Allah yang tiada mempunyai anak. Allah Ta'ala tak ada anak, ya. Tidak perlu kepada anak dan tiada baginya sekutu, ya, sekutu alam dalam, bukan dalam tu, ya, bukan alam dalam, ya. Tertinggal perkataan di ni rasa ni. Dan tiada, siapa yang ada buku, ya, betul kan? Dan tiada baginya sekutu dalam urusan kerajaannya. Perkataan di tertinggal rasanya tu, ya. Silap cetak, ya. Dan tiada baginya penolong. Allah Ta'ala tak perlukan penolong. Disebabkan sesuatu kelemahannya, tak perlu pun, ya. Sebab Allah Ta'ala tak ada kelemahan. Yang ada kelemahan kita makhluk. Dan hendaklah engkau membesarkan serta memuliakannya dengan bersungguh-sungguh. Ya? Ini maksud ayat tadi ni. Sebab itu lepas dia bagi salam, inilah ayatnya. Ya, sebelum kita istighfar 3 kali tu. Ini amalan wirid yang diwarisi daripada pengajian sekolah pondok. Ya? Biasa dia. Ya? Jadi inilah yang apa? Ya, ini lebihnya orang mengaji sekolah pondok ni, ya. Lepas saja bagi salam, patutnya ayat ni lah. Tapi kita baca dengan faham lah. Kita kena faham lah ayat ni. Apa maksudnya? Ini adalah pegangan tauhid kita. Ini mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak sama macam kita yang perlukan anak, ya, perlukan penolong, perlukan orang lain untuk urusan dalam hidup, dalam urusan pentadbiran seharian dan sebagainya, ya. Ini surah Al-Isra ayat 111, ya. Cantik ayatnya tu, ayat 111 surah Al-Isra. Ini yang dijadikan wirid kita, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian yang dah beramal dengan ayat ini, ya, selepas bagi salam tu, ya, kita terus baca ni, kita faham kenapa kita baca ayat wirid ni. Ya, sebenarnya maknanya inilah antara pengakuan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita faham tu barulah kita menghayati, ya, wirid yang kita baca, ya, baru masuk dalam hati kita, ya. Di situ pergi dia, ya. Ini yang kita pegang, ya. Kemudian yang ketiga, ta'alluq sifat kalam ini dalam perkara harus, ya. Contoh berta'alluq sifat kalam dengan perkara yang harus adalah Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Quran bahawa dia maha berkuasa mengadakan dan meniadakan setiap perkara yang harus seperti segala ciptaannya. Ini harus bagi Allah SWT mengadakan ataupun meniadakan, ya. Ini pun kita dah bahas, kita dah faham dah ni, ya. Sama ta'alluq harus dalam sifat ma'ani yang lain, ya. Hal ini bertepatan dengan sifat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha ala kulli syai'in qadir, ya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu, ya.
Jadi hadirin sekalian, dah pukul 9:02. Saya ingat saya berhenti di situ dululah ya. Lepas ni ada kuliah lain ya. Saya ingat saya berhenti di situ dulu ya, yang mustahak kita faham ya dalam sifat kalam ini sebagaimana yang saya nyatakan tadi, yang mustahak kita faham ialah berkata-kata Allah Subhanahu Wa Taala ni satu sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang qadim, yang berdiri pada zat, tak sama macam makhluk ya. Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata dengan tiada huruf, tiada bersuara ya. Tak sama macam makhluk, haiwan, jin dan semua yang mengeluarkan suara dalam dunia ni, tak sama ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, bila kita faham begitu ya, dapatlah kita faham ya, dapat kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat kalam tadi ya. Kita manusia makhluk ya, bersuara, bercakap dengan menggunakan wasilah ya. Apa wasilah dia? Ada mulut ya, ada lidah, ada bibir, ada gigi dan sebagainya ya. Barulah kita dapat bersuara dengan baik ya. Tak kurang pula sebahagian daripada kita cacat ya, tak dapat bercakap dengan baik. Ada pula yang bisu ya, tak dapat bercakap ya. Ini bagi Allah mustahil lah. Mustahil Allah Ta'ala tu bisu ya. Jadi bila kita faham sifat makhluk ya, maka dapat kita faham sifat kalam bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna, yang hakikatnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang mengetahui bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ni berkata-kata ya, tak sama macam kita makhluk. Wallahu a'lam. Jadi hadirin hadirat sekalian ya, dah masuk 9:05. Saya kira saya berhenti di situ dahulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. InsyaAllah nanti kita sambung lagi bab ni, tak habis lagi ni, kalam ni. Ada ta'alluq yang 3 tadi ya, saluhi qadim, tanjizi qadim dan tanjizi hadis bagi sifat kalam ni. Nanti insyaAllah kita sambung sikit lagi sebelum kita pindah kepada tajuk lain ya. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kuliah maghrib kita pun dah sampai ke penghujungnya. Jadi jazakallah khairan kasiran Yang Amat Arif, Datuk Abbas bin Nordin yang telah bersama kita pada malam ini untuk syarah tentang fasal yang ke-7 iaitu kalam, sifat makni yang ke-7. Jadi sifat kalam iaitu berkata-kata bermaksud satu sifat yang qadim, yang tiada permulaan, yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa berhuruf dan suara, dan yang sempurna, maknanya bagi Allah tu yang semuanya yang sempurna, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ilmu yang disampaikan itu bermanfaat, bertambah kefahaman ilmu dengan huraian yang begitu terperinci, yang jelas, dengan contoh-contoh yang telah diberikan. InsyaAllah kita sambung lagi dengan tajuk ini pada kuliah akan datang sekiranya kita diberi kesempatan masa untuk berada bersama dengan Yang Amat Arif, Datuk Abbas nanti, insyaAllah. Terima kasih kepada tim Menur Iman. Lupa nak tanya, nak buka soalan ke tadi, Datuk? Sudah tak sempat tak sempat, dan nanti kita ni insyaAllah kita simpan dulu sebab kuliah ni kita tak habis lagi sebenarnya. Jadi boleh simpan dulu soalan untuk kuliah akan datang, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada tim Gubernur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang pencinta ilmu yang telah pun memilih untuk berada bersama Yang Amat Arif, Datuk Abbas Nordin. Kuliah terus kita ialah pada pukul 9.15 bersama dengan yang berbahagia Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar, iaitu dengan kuliah Isyak begitu rupanya kisah Nabi Adam.
Dan sebagai penutup kuliah sekali lagi dipersilakan Yang Amat Arif, Datuk Abbas baca doa lah sikit untuk bagi terang hati ni para jemaah semua yang hadir pada malam ini, tambah kita dapat tingkatkan ilmu ini dengan mudah pemahaman ilmu kita. Jadi mohon baca doa dan seterusnya tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-As. Sebelum itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Yang Amat Arif Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Terima kasih semua. Terima kasih Datuk. Terima kasih semua. Jazakallahu khairan katsiran Datuk. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua ya. Doa terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah. Datuk pun dia penat dah berulang-ulang. Putrajaya, Seremban. Nak rehat. Allahu Akbar. Patutnya habis awal kesian Ustaz. Yalah, itulah. Ustaz pun dia nampak macam penat. Allahu Akbar. Tutup dulu. Recording. Tapi semangat nak mengajar tu ya Allah.